Assalamualaikum, salam sejahtera. Debat bola episod 121. Saya Amin Fuad bersama dengan rakan-rakan saya Jufri Juki, Amir Arafat dan juga Izzy Nazri. Apakah kesilapan FAM untuk Piala FF saja? Benda ni dah patut berubah. Maksudnya berubah tu dari segi kau kena clear, orang kata clear picture yang apa kau nak dari kejohanan ni. Kalau kita tengok episod-episod yang tadi kita perbincangan kita pasal player semua, FAM ni sendiri tak tengok dari segi pemilihan, dia akan bila tak ada clear apa yang kau nak capai daripada objektif dari satu tournament tu, dia jadi isu lah macam player yang kau bawa ni macam mana nak menang, tapi mission dia mengatakan untuk sampai ke perlawanan akhir. Membuatkan itulah aku cakap tak ada explanation, tak ada apa, just letakkan satu ekspektasi tak ada tinggi lah. Justifikasi dia pun tak jelas sebenarnya kan. Sebab itulah menjadikan semua misteri ni yang macam-macam yang kita cakap dari segi player, dari perancangan MFL pun apa ni semua dan sebagainya. Bagi aku itu adalah punca utama je. Untuk akulah, yang aku nampak paling ketara mata kasar lah pemilihan pemain 24 pemain tu. Betul. Yang bila masa ada kes COVID, ada kes COVID, ada kecederaan. Lepas tu tiba-tiba kita nak apply balik walaupun pendaftaran dah tutup. Betul. Walaupun sebenarnya kita boleh bawa 30. Itu salah satu perancangan yang tidak baik lah. Perancangan tidak baik lah. Betul. Program naturalisasi. Mana Liridon? Takkan di Paula je. Mana Liridon? Mana bintang naturalisasi Sumarih? Ya. Mana Sumarih? Itulah dia. Katanya Sumarih ada masalah peribadi. Gitu je, masalah peribadi gitu je. Okey, kita tak pilih dia sebab masalah peribadi. Masalah peribadi apa? Kan? Takkan dia naik Myvi lagi? Naik Myvi lah? Tak kan. Nampak Myvi lalu. Dia takkan lah naik Myvi kan. Dulu mungkin. Sekarang tak lah. Mungkin di Pahang dia naik lah Myvi kan. So itu yang kita boleh nampak lah. Apa yang kesilapan betul FM. Okey, bedah siasat laporan prestasi pasukan kebangsaan pada Piala AFF 2020 di Singapura baru-baru ini bakal dilaksanakan oleh Badan Siasatan Bebas. Itu pun lepas orang bising sebab sebelum Badan Siasatan Bebas ni orang kata yang kalah yang bertanggungjawab FAM, yang nak siasat pun FAM. So dia siasat dia. Tu yang orang kata keluarkan video Mak Sabu tu. Yang Mak Sabu salahkan Najib tu. Yang kalah FAM. Yang siasat FAM. Lalat FAM yang itulah lebih kurang dia. So tertubuhlah Badan Siasatan Bebas ni yang diketuai oleh bekas pemain kebangsaan dan mantan Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Del Akbahan. Okey. Tugas utama Badan Bebas ini adalah untuk melakukan bedah siasat terlebih dahulu terhadap laporan dan analisis lengkap daripada barisan kejurulatihan dan pengurusan pasukan kebangsaan mengenai prestasi Harimau Malaya sepanjang kempen di Singapura. Persoalan pertama, Izzy. Sejauh mana telus dan transparansi Badan Bebas ni? Kalau daripada awal penubuhan pun dah tak nampak transparent, aku rasa ketika siasatan pun tak adalah isu transparent ni. Telus ni tak wujud lah. Tak ada assurance lah tu. Pada aku personally kalau tak, buat betul mana pun dan mindset tu orang dah tak berfikir dengan ni lah kan. Di Malaysia ni apa-apa perkara ataupun isu yang berbangkit, kita memang akan tubuhkan kita gemar dengan penubuhan. Jawatan kuasa lah. Jawatan kuasa kita gemar betul. Kita gemar betul untuk keluarkan duit untuk benda-benda tu. Aku tak rasa task force team yang ditubuhkan itu dibayar secara percuma. Betul. So mesti ada some amount yang kau perlu keluarkan. Siapa yang bayar tu? Kalau dalam kes ni FM lah. So kan? kau nak report pasal FM. Betul. Tapi kau dibayar oleh FM. Betul. Aku tak rasa Datuk tu akan buat kerja percuma lah kan. Itu yang Mak Sabu tu. Jadi tak nampak ketelusan lah Min sebenarnya kat situ kan. Pekan Ramli, aku tak tahu kau pernah dengar tak. Dia ni dulu wartawan, komentator Malaysia untuk bola sepak Malaysia lah dulu. Dia kata di Malaysia aspek kebertanggungjawaban ini bagaikan tidak wujud atau bukan menjadi prinsipal untuk bangsa negara kita dalam pelbagai bidang politik, ekonomi, budaya, kemasyarakatan dan juga sukan. Seorang pemimpin atau ketua yang melakukan pelbagai kesalahan dan kegagalan tidak pernah rasa berdosa dan rasa bersalah, apatah lagi secara sukarelawan meletakkan jawatan. Gagal tapi kau teruskan kerja. Kita bahasa lain menghalalkan benda yang haram lah. Kita sebenarnya dalam bahasa peribahasa dia menegakkan benang yang basah. Yelah, lebih kurang lah. Kita mengiyakan kesalahan orang itu sebenarnya kan. Sepatutnya kesalahan itu dijadikan pedoman, dijadikan iktibar. Itu sepatutnya yang berlaku. Tapi susah kita nak nampak mana-mana terma di dalam Malaysia ini
Waima bidang ataupun industri yang kau sebut tadi, kemasyarakatan, sosial, sukan, kita memang tak akan nampak gentleman person betul. on top level. Bukan kita bercerita tentang kegagalan itu melibatkan some amount, kan? Tak ada. Ini cerita tentang tiada perancangan yang baik. Tanya si kita kat office MFL ke ni? So, aku confused tau. Sebab biasa macam kat Morocco macam tu lah kan. Kita tahu lah. Itu lah kata nafas baru. Oh. Cakap MFL. Jadi Kadang-kadang ada juga macam kat studio rakaman. Kan? Oh, boleh lah goreng-goreng gitar sikit. Boleh. So bila dah kat MFL ni tak boleh kutuk lah. Kena yang puji je, man. Ingat tu, man. Kena puji je, man. Itu yang paling payah lah ni. Kita akan cerita pasal hasil bedah siasat dan juga pengganti Tan Cheng Ho lah. Okey. Laporan yang diterima oleh pengurusi Badan Siasatan Bebas yang diketuai oleh Datuk Del Akbahan yang orang kata dalam tim dia ada Syukur Adan, ada pegawai ISN Ahmad Faizal tak salah aku, ada juga pegawai media tak salah aku, ada beberapa orang lain lah. Termasuk juga dengan ketua pengarah teknikal baru FAM Scott O'Donnell. Mengecewakan, Datuk Del cakap laporan yang diterima, dan dia kata dah lah kecewa, tak lengkap pula tu dia cakap. Okey, dia katanya kurang kerjasama dari Tan Cheng Ho dan penolong beliau. Kenapa tak lengkap, Mameh? Laporan tu tak lengkap sebab ada beberapa pegawai lah seperti yang dinyatakan yang tak memberikan laporan yang lengkap. Aku rasa kalau dia bagi lengkap, lagi banyak yang terburai kan. Pegawainya maksudnya Tan Cheng Ho dengan penolong dia. Penolong. Ada orang lain juga patut bagi laporan. Aku rasa yang menguruskan di sana, pengurus pasukan sendiri kena perlu bagi laporan dia lah. Tapi tak tahu dia bagi ke tak. Itu tapi Datuk Yusof Mahdi lah. Datuk Yusof Mahdi. Dan timbalan dia, dua orang. Tapi yang dia bagi surat letak jawatan. Jadi bagi jugalah. Itulah laporan dia. Saya melaporkan untuk meletak jawatan. Sekian, terima kasih. Betul lah dia tak, ini tak komprehensif ni dia kata kan. Ini efektif. Okey, itulah antara dia kan. Dan juga tak lari daripada ni adalah Datuk Hamidin sendiri. Betul. Sebab dia adalah pengerusi jawatan kuasa pasukan kebangsaan. Itu yang aku rasa tak sempurna lah. Betul. Dan aku rasa bila Tan Cheng Ho dah letak jawatan, aku rasa dia pun malah nak ambil pot dah. Untuk aku Tan Cheng Ho mungkin Coach Tan rasa macam bila dia dah meletakkan jawatan, so apa-apa yang kegagalan tu is finish. Macam bagi aku dia Bagi apa yang dibagi je lah kan. apa yang perlu dia nak rungkaikan lagi. Dia macam aku dah I take the blame. So everyone need to move on. Kan? Apa yang lagi untuk dia masuk ke. Betul. Dan dia tutup buku habis lah terus. Betul. Dan that's it. Apa yang dia laporkan, tapi yang itu pertama lah. Apa untuk dari hasil laporan tu. Tapi yang bagi aku yang macam Amir cakap tadi, aku nak highlightkan lagi. Actually laporan tu sendiri yang bagi aku sedikit aku terkejut lah. Kan? Mungkin kau akan tanya terkejut. Aku akan tanya soalan. Actually sebenarnya ayat yang lebih tepat adalah poor reported. Apa yang di-report tu sangat poor. Very poor. Itu yang dia kata tak komprehensif dan tak lengkap tu. Sebenarnya macam tak ada template pun lah. Tak ada template reporting, sebab tu lah poor kot. Dia mungkin lah. dia tak tahu nak tulis, tak tahu nak cerita apa kot. Itu pun salah satu yang Datuk Del Akbahan bagi. Ada cadangan Ada cadangan dia untuk bagi template laporan. Tan Cheng Ho macam cuba sembunyikan sesuatu, merahsiakan, tak bagi tahu full report ataupun tak bagi tahu laporan yang penuh. Sejujurnya aku rasa ada wujud rasa untuk tidak memberikan few things kepada Datuk Del. Aku rasa lah, ini personally apa yang aku rasa. Jawapan aku sama dengan Jufri. Aku dah ambil tanggungjawab sepenuhnya, dan aku dah pun letak jawatan. So ini je lah yang mampu aku bagi kan. Aku faham sebenarnya wujud rasa kekecewaan itu apabila laporan itu diserahkan. Aku rasa sebab kita tahu Datuk Del sendiri mengatakan yang dia tak nak diinterview secara bersemuka. Sekadar dalam telefon saja. Itu pun aku dengar less than 30 minit, something like that lah. So yalah, berbual kurang daripada 30 minit ni, aku rasa macam kau bual dengan member kau je sebenarnya kan. Untuk serious thing aku rasa sepatutnya lebih daripada 30 minit. Ada benda yang disorokkan tu mungkin tak nak mengeruhkan lagi keadaan. Aku rasa bukan atas sebab kita tahu, aku rasa Tan Cheng Ho dia bukan jenis yang orang yang nak keruhkan lagi keadaan. Betul. Dia tahu aku nampak dia jenis orang yang senang berurusan. Aku bagi
ini sejarah laporan ada yang selebihnya aku simpan dalam hati apa kan, sebab aku tak nak ada rasa kerokan keadaan macam aku cakap tadi, wujudkan rasa dendam, rasa tidak puas hati di kalangan pasal aku dah keluar daripada organisasi tersebut. Kenapa aku nak kena tanamkan benda-benda macam tu kan? So bagi aku ada tapi disimpan lah. Okey, Badan Siasatan Bebas ni telah menemui beberapa penemuan lah. Ni yang nak tanya kau ni. Penemuan mana yang kau rasa mengejutkan ataupun sebenarnya semua penemuan yang kau tengok ni tak mengejutkan kau pun? Antara yang mengejutkan mungkin yang ada terpecah kepada 3 grup tu, antara yang terkejut sejujurnya lah kalau kau tanya. Benda ni sepatutnya tak wujud lah. Ada time bila aku tengok benda tu macam okay, aku boleh relate. Tak adalah, sebab aku ada juga ni pendapat aku aku tengok ada juga video-video yang diupload oleh FAM dan sebagainya, bila time kat makan, especially bukanlah masa kat Singapura pun, macam aku tak tahulah player akan benda ni ada ke. Mata aku tengok bila grouping tu. Apa dia? Yalah, Tak sabar ni. tak ada apa. Ini biasa je. Which is video-video yang diupload oleh FAM, aku tengok masa even dekat mana kita punya qualification tu, dekat Arab tu kan. Tahun lepas kan, di mana aku tengok bila duduk meja makan pun memang akan geng-geng lah. Bergeng-geng pun. Which is aku tengok kalau macam Brandon akan duduk dengan dan sebagainya. Matt Davis apa semua lah. Ada geng-geng dia lah. So bila aku balik macam okay, tapi aku tak sangka benda tu. Betul aku cakap, bila benda ni wujud macam aku tak sangka pun duduk tu pun dah boleh menjadikan benda macam tu lah. Yelah, source yang kita tahu kajian tu daripada coach, dan dia tanya coach, dia ada call sendiri ideal sebagai captain dan sebagainya. Mungkin daripada info-info tu. Nombor 2 ataupun macam aku cakap, dia boleh just menjadi alasan pun boleh juga, boleh diterima. Nak cukupkan 10 tu lah. Boleh, bagi aku boleh jadi. Aku boleh nampak 2. Dia jumpa 9. Tak cukup 1 ni. Buat je lah. Mana idaknya laporan bagi pun tak cukup kan. Kalau ikutkan takkan finding sampai 20 kan. So dia kata dengan laporan yang ada ni 10 cukup lah kot. Sebab kalau fikir dalam yang berpecah kepada 3 grup tu, semua setuju tak yang rata-rata yang pergi Singapura ni adalah pasukan orang kata naturalisasi ataupun pemain warisan yang sama, lebih kurang sama pada tahun lepas. Betul. Jadi tu aku cakap, kalau pandang lagi dari sisi alasan lah, yang macam tahun lepas okey. Ada isu. Masalah 2018 2019 kita tengok lawan Thailand, lawan UAE yang kita rasa kita Sumari tak ada. Sumari orang kata clown in the team. Sumari tak ada. So adalah 1-2 yang tak ada, tapi majority ada. Tapi kenapa dulu boleh dan perform dan baik kan, sekarang tiba-tiba Junior. itulah. Aku boleh cakap dua sisi. Boleh jadi alasan jugalah. Lagi satu penemuan adalah Sumarih menolak panggilan kebangsaan. Okey, ni aku nak cerita Datuk Hamidin punya cerita. Dia punya penjelasan lah. Dia kata, saya nak jawab sikit isu Sumarih ni. Saya harap saya punya kenyataan ni bukan dianggap sebagai kenyataan lepas tangan. Yang benar tu benarlah, dia cakap. Sumarih telah berjumpa dengan saya dan Coach Tan beberapa hari sebelum kejohanan bermula. Dia cakap sesuatu yang penting berkaitan dengan keluarga dia di Gambia. Bermaksud Sumarih nak pulang ke Gambia. So ada urusan peribadi lah. Okay. Dan dia minta lapor boleh lewat tak datang lapor lewat untuk game kedua Game kedua. perlawanan kedua. Tak salah aku atau Vietnam kot selepas game lebih kedua. kurang masa itu. Jadi dia kata saya bincang dengan Coach Tan, saya cakap dengan Sumarih kalau boleh kena sertai dari sekarang, dari awal lah. Selepas berbincang, Coach Tan bersetuju, cakap Datuk kita tak payah ambil dia, kita ambil Arif Aiman. Adakah alasan tu Amir atau penjelasan Datuk Hamidin boleh diterima? Sebab tadi macam Izzy cakap tadi, kenapa kalau dia boleh datang perlawanan kedua, masukkan je lah dalam 30 pemain tu untuk bawa. Macam mana? Yelah, daripada kita tu baik menambah aja kan. Betul. Sebab orang sekarang tengah maki hamun Sumarih. Yelah. Sebab kau tak nak wakil. Padahal dia cakap dia boleh datang, tapi dia datang untuk perlawanan kedua. Pada aku, whenever a player ada gunakan alasan family matters, kita selalu terperangkap dengan benda tu. Ada sambungan daripada situ, Coach Tan sendiri yang decide untuk tak bawa Sumarih. So persoalannya kat situ, kenapa kita tak gantikan Sumarih dengan orang lain? Kenapa kita kekal dengan 24? So ganti dengan Arif Aiman. Yelah, tak, maksudnya ganti slot tu untuk cukup. Okay. Bukan sebab bila dah kurang kan. Jadi persoalannya itulah yang aku rasa berbalik kepada persoalan laporan yang tidak komprehensif. Aku rasa pasukan ni tak disiapkan dengan baik. Jadi bila tak disiapkan dengan baik, semua ada salah masing-masing. Bila accumulate benda tu, aku tak boleh kata Pancing Hero tak ada buat silap. Mungkin 7 daripada 10 tu mungkin 7 ke 8 ialah salah FM.
Bila salah FM tu maksudnya Tan Chee Ho salah seorang daripada dia. Itu satu. Kalau kedua, bila Tan Chee Ho memberikan kenyataan dia nak pilih lain, kelab pun tak memberikan kerjasama dan tak dapat sokongan lah. Maksudnya di mana tugas seorang pengurus tu sendiri? Dato' Amidin kata no problem, semua boleh dapat. Dia cakap benda yang sama. So kita tengoklah Sun macam mana dengan takkanlah Dato' Amidin nak deny, betul? Yes. Kan? Tapi Izzy, kau marah Sumari? Sejujurnya pada mulanya aku marah dan aku kecewa sebab dia dapat panggilan, dia memegang kad naturalisasi, title naturalisasi, tapi tak dipergi. Tapi selepas itu alasan telah diberikan kerana ada urusan keluarga. Ayat dia macam ni, urusan keluarga di Gambia. Di Gambia. Okay. Pada aku, tugas ataupun kerja ni, tuntutan kerja ni, selalu mana-mana tempat pun ada menggunakan istilah urusan keluarga. Peribadi. Urusan peribadi. So, Pada aku, yes, engkau boleh cakap je tu, tapi as seorang yang nak menyampaikan cerita tu dan menyatakan, which is Dato' Amidin, dia, ayat dia apa, tak nak ada saya cakap terus terang, tak nak ada apa ayat dia tadi macam ni, Min? Aku tak ingat lah. Macam tak ada cover lah. Tak ada cover pun. Pada aku, untuk lebih terang dan jelas, bagi tahu apa masalah apa sebenarnya. Sebenarnya barulah kita tahu kan. Sebab semua orang boleh cakap urusan keluarga, kan? Semua orang boleh cakap urusan keluarga, tapi you have to elaborate lah, sebab ini tuntutan kerja. Kau bukan sembang dengan kawan kau, aku besok nak tengok wayang, tak jadi, Juk, sorry Juk, aku ada urusan keluarga. Faham lah, tak apa lah. Tapi Juk akan tanya urusan keluarga apa kau ni? Itu masalah dia, kalau dah tanya siap ada kan. Tapi pada aku, kau kena kembangkan ayat urusan keluarga tu. Kau kena bagi tahu. Elaborate. Aku respect Mi Akif. Hari ni kematian bapa, besok terbang fly pergi Mongolia. Itu jelas. Dia tahu dia ada tugas untuk negara. Tan Chee Ho, bapak tu yang aku nak tambah Tan tu. Chee Ho masa bapak dia meninggal dunia kan. Aku bukanlah nak question Sumari punya tanggungjawab tipu sebagai ke tidak, anak sebagai ahli keluarga dia, tapi pada aku benda itu perlu jelas kan, supaya nak mengelakkan fitnah, nak mengelakkan kau dimaki hamun, dapat 2000 DM macam di Pola. Kita tak nak benda-benda macam tu. Dah tinggi sikit dah. Sebab kita tahu potensi Sumari macam mana, kan? Which is pada asalnya Sumari ni adalah first naturalisasi pada aku yang sangat berjaya. Kan? Masuk Liridon, minta maaf, game over. Masuk di Pola, game over juga. Pada aku Sumari adalah yang paling the best lah buat masa ni untuk naturalisasi. So pada aku, dia sepatutnya hargai peminat-peminat, penyokong-penyokong yang sentiasa menyokong dia di belakang dengan memberi penjelasan yang lebih bagus daripada alasan ada urusan keluarga di Gambia. Benda yang aku rasa wajib patut kita tahu yang macam dia dicadangkan oleh Badan Siasatan Bebas, latihan tempoh yang kau cakap tu lah, minimum kan. Tapi 2 minggu tu banyak juga selalunya 10 hari kot aku rasa, dari 10 ke 12 hari lah. Sebab dalam 10-12 hari tu selalunya ada 2 perlawanan, pemansuhan pengurus pasukan. Ni pun satulah, maksudnya head coach dengan pengurus satu jawatan. Maksudnya bukan Datuk Yusof Mahdi yang pegang. Tiada campur tangan jika ketua jurulatih adalah orang yang sama dengan pengurus pasukan. Jawatan kuasa pengurus pasukan kebangsaan kena ada yang teknikal. Ini cadangan jugalah. Betul juga, kena ada yang teknikal. Pemilihan pemain, perlu ada kelompok pemain lebih besar. Yang ni subjektif. Ya betul, semua orang nak ada kelompok pemain yang besar, tapi apa dia punya cadangan dan usaha dia lah. Macam mana nak wujudkan benda ni. Liga semua tahu, tapi Liga kena lebih kompetitif. Tak boleh nak harap JDT je. Dan saingan Liga perlu lebih seimbang. Tak boleh JDT sahaja yang ke depan. Maksudnya kena ada 5 lah, 5 atau 6 pasukan JDT. Keutamaan sasaran. Adakah kita lebih sasarkan AFF atau Piala Asia? Ni pun kena terang lah. Kena clear, betul. Sebab itu kita cerita pasal kalau nak hantar pasukan bawah 23 tahun, takkan nak sasar menang AFF. Betul. Okey. Laporan yang lengkap. Ini Jufri ada cakap tadi. Perlu ada template dan sistem yang baik untuk menyediakan laporan. Ini cadangan yang aku rasa paling penting untuk pasukan kebangsaan adalah keperluan pasukan high performance. Ini juga dicadangkan oleh Badan Siasatan dan aku rasa ini paling penting. Sebab apa tau? Ini terdiri daripada pakar pemakanan, pakar nutrisi, chef khas, bukan chef Datuk Fazli, pegawai statistik, pakar psikologi, pakar sains sukan dari segi perubatan dan lain-lain keperluan teknologi untuk pasukan. Kita tutup Badan Siasatan Bebas. Aku rasa panjang dah. FAM melantik secara rasmi, mengumumkan Ketua Jurulatih Malaysia yang baru daripada Korea Selatan, Kim Pan-gon. KPG. KPG. Menggantikan tempat yang ditinggalkan Tan Chee Ho sebelum ni. Presiden FAM juga turut memaklumkan bahawa Kim Pan-gon akan turut membawa 4 orang staf kejuratihan
beliau sendiri termasuk jurulatih penjaga gol, pembantu teknikal dan juga penganalisis. Kontrak dia adalah selama 2 tahun dan boleh dilanjutkan selama 2 tahun, 2+2. Ki Pan-gon akan tiba di Malaysia pada pertengahan bulan Februari 2022. Reaksi daripada Jufri. Ini adalah yang kita dapat terbaik di kalangan orang kata yang tak ada lah. Itu kena terima realiti dia. Yang terbaik di kalangan tak terbaik ke macam mana maksud kau? Yang tak ada, yang orang kata tak ada Achievement. sebab achievement tu letak tepi dululah. Okay. Sebab itulah kata aku sebab dalam market ni tak banyak yang ada sebenarnya. Okay. Jujur. Yang available lah, available yang ada, yang terbaik. Yang dalam market ni pun kita cerita pool yang ada pool yang ada tu tak ada, dan susahlah untuk 6 bulan lagi, actually 4 bulan lagi untuk qualification dan sebagainya, short term yang kita nak cari short term success ni semua. Macam aku cakap lah, realitinya kena terima sebab aku tahu akan ada expectation yang tinggi. Sebab tu aku ulang lagi sekali, kita dapat yang inilah di kalangan terbaik yang ada, yang macam mana nak cakap, di kolam yang kecil ke apa, macam tu lah contohnya. Kelompok yang kecil lah. Kelompok yang kecil yang tahu, awak tahulah tu, kalau Ada kita yang mencari haruan dalam ikan bilis punya kelompok, mungkin inilah tak dapat pun haruan tu. Okey, Mungkin dapat puyuh. Paling besar lah tu. Macam Lebih tu. kurang sama muka. So tapi aku dengar Ju, Okay. salah satu calon yang kita ada ketengahkan adalah Korea Selatan juga. Dia ni pernah menang Piala Asia. Tapi kita tak tahu, tak pasti dia available ke tidak, ataupun kita tak ambil dia. Lala kita ambil dengan Kim Pan-gon ni. Itu Ya, yang okey, kolam faham. kau cakap je lah. Tapi itu je lah yang aku tahu kolam yang ada. So itu pendapat aku lah. Ha. Sebab tak boleh komplain. So reaksi itu pertama kan. Jadi aku ada terbaca juga netizen cakap, even penyokong-penyokong Hong Kong pun cakap ada satu gerakan yang minta dia letak jawatan kan. Aku rasa semua ada terbaca kan, benda Kim tu. out. Kim out lah, apa semua kimchi ke apa kan. Sikit, So Kim out tu jadi. dan ada yang cakap ada yang cakap walaupun dia manage Hong Kong international dan sebagainya, tapi apa kejayaan dia bawa ke Hong Kong. Aku tahu argument tu akan bawa, tapi itulah aku cakap, hakikatnya kita dapat short term daripada yang tadi itulah, dari pool itu. Kejayaan itu Coach Kim akan jayakan dengan pasukan Malaysia. Okey. Kalau kita tengok dia punya biodata sikit lah. Dia bekas penolong jurulatih klub Korea Selatan Gyeongnam, bekas ketua jurulatih pasukan kebangsaan Hong Kong di peringkat junior dan senior sejak 2009 hingga 2017 sebelum dia dipecat ataupun dia letak jawatan. Berdasarkan rekod, Pan-gon berjaya membimbing Hong Kong cipta sejarah buat pertama kalinya meraih pingat emas pada East Asian Games 2019 bawah 23 tahun, dan seterusnya menjuarai saingan kelayakan East Asian Football Championship 2010. Yang ni macam AFF lah kot, dia orang punya tournament kan, untuk layak selaku 4 pasukan terbaik ke pusingan akhir. Beliau dipecat pada tahun 2017 akibat persembahan Hong Kong dalam kelayakan Piala Asia. Beliau selepas itu menjawat jawatan pengarah teknikal pasukan kebangsaan Korea Selatan, bertanggungjawab dengan hala 7 pasukan kebangsaan Korea Selatan senior hingga ke junior. Pan-gon sebagai pengarah pasukan kebangsaan sebenarnya merupakan individu penting yang bertanggungjawab melantik jurulatih Korea Republik, iaitu Paulo Bento dari Portugal, dan ketika ini negara berkenaan dalam kedudukan terbaik untuk layak ke Piala Dunia 2022 di Qatar dengan rekod tanpa kalah sepanjang kelayakan lah. Tapi bukanlah dia coach, dia pegawai Jawatankuasa kan dia pegawai teknikal lah. Kalau dia duduk kat Malaysia ni, dia kena bawa bento datang Malaysia lah. Tu je. Kalau Bento mau lah. Tapi yang kita ada bento kusyairi je. So apa yang aku dengar daripada source aku je, source aku lah, aku punya laporan, dia ada cara permainan dia menarik, tapi dia tak ada lagi macam dari segi keputusan tak nampak lagi. Dan tak salah aku, Hong Kong pernah seri dengan pasukan China yang aku tahu di bawah kendali, dan dia pernah tewaskan pasukan Malaysia. Ya, 2-0 di Hong Kong dan satu Kalahkan sama Profesor kan? Satu sama di Kuala Lumpur. So yang pasti kita tahu lebih baik daripada Profesor lah. Kau memang data Profesor memang kau memang dalam Angin. inside your pocket tahu dah. Senang nak hafal rekod dia. Payah Google memang ada. Okay. Dari segi KPI FM tak bagi KPI tau Ya. dekat Mamat ni. Okey. Dekat Kim Pan-gon ni. So macam mana kau nampak, Izzy? Kalau tanya perasaan aku, sama macam Jub lah. Aku tak ada apa-apa perasaan pun bila dia datang ke Malaysia ni untuk menggantikan Tan Seng Ho. Tapi apabila tidak meletakkan KPI tu, Big question mark. big question mark satu. Yang kedua, seolah-olah macam
engkau lantik orang ni macam tak muat sekadar untuk mengisi ruang yang kosong je. Yelah, kalau kau serius nak melantik seseorang menggantikan coach kau yang meletakkan jawatan, there must be something yang macam asas ataupun Tapi I mean, ya, aku lantik kau sebab aku nak kau ni. So, I mean, itu KPI. Tak wujud KPI tu aku agak pelik lah pada aku. Mungkin Kim Bang-gon tak mau datang kot kalau katakan kita kalau nak bagi KPI. setahun je. Bukan KPI. Sebab bila kita cakap pasal KPI, maknanya setahun je. Okay. Kontrak setahun je sebab Jelah. Mungkin kau boleh fokus. Itu yang presiden sini cakap. Presiden sini cakap benda tu. Dia kata tak ada orang nak datang kalau kontrak pendek. Okay. Jadi dia terpaksa bagi 2+2 sebab dia tahun depan tak ada game sangat, ada friendly, tahun ni ada. Tak boleh letak AFF KPI. Dia tak boleh letak KPI. Kalau tak, aku kena coach sendiri. Okay, apa kata kalau tak ada istilah ke KPI untuk 2 tahun? Yelah, KPI untuk 2 tahun. Kau kembang apa yang kau nak kan? Kau kembang sikit KPI tu Yelah, instead of itulah KPI. presiden cakap. Presiden kata, tapi Aku tak percaya sangat presiden cakap ni. untuk F30 aku suka dengar. Sebab jawapan safe ni aku suka dengar. Tapi selaras dengan F30. Tidak menurunkan level Harimau Melaya. Okay. Selaras dengan F30 untuk menaikkan. Macam tu lah. Itu KPI-nya. Itu macam mana? Kalau- Apa maksud selaras? Aku tak faham. Aku tak lantik tahu, kau. aku tak tahu sebenarnya, aku tak faham apa Amir cakap. Tapi untuk akulah kalau kau tak letak KPI Piala Asia sebab mungkin kurang adil lah. Mungkin dia hanya ada dalam 3 bulan saja untuk menyediakan pasukan. Okey. Tetapi kalau macam aku akan letak KPI apa tau. Aku tak akan letak untuk layak Piala Asia. Aku akan letak kalau tak layak Piala Asia pun kena beri saingan dan perubahan dari segi corak permainan tu kena ada. Betul? Dan pemilihan pemain pun kena betul. Betul? Kalau itu yang KPI yang kau nak bagi pun dah cukup. Bukan untuk Ini layak aku kata tadi, instead of kau bagi KPI sesuatu untuk pertandingan. Contoh KPI, bila KPI je kita nak cerita dapat pingat emas, kita Betul. layak. Tak payah. Itu yang dia fikir. KPI tidak begitu kecil untuk satu-satu perkara. dalam 2 tahun ni kita nak tengok corak permainan berubah. Dia tu mesti nak menjulang sesuatu ataupun merangkul sesuatu. Kau boleh kembangkan KPI tu sebenarnya. Tak perlu nak rigid sangat fokus untuk satu-satu perkara. Sebab bagi aku, kau dah lantik tu bukan benda senang, kan? Kau kena ada effort untuk offer orang tu. Then ada amount yang kau perlu keluarkan. So kau kena berusaha bersungguh-sungguh letakkan satu penanda aras KPI yang bersesuaian dengan tempoh kontrak, yang bersesuaian dengan urusan kau dengan dia lah. Menerusi sidang media baru-baru ni ni sebelum kita nak penutup lah, Dato' Hamidin cakap beliau tak akan letak jawatan. Dia kata. Saya tahu kebanyakan desakan datang dari netizen dan Amir, dia cakap. dan mereka betul, confirm dia cakap itu betul tu. Dan mereka mempunyai pendapat sendiri. Dan saya mempunyai pendapat sendiri, dia cakap. Masih banyak lagi yang saya perlu buat untuk memastikan Harimau Malaya kembali mengaum. Banyak agenda yang belum terlaksana. Okey. Apa sebenarnya, okey, kalau dia tak letak jawatan, apa kau rasa langkah seterusnya, tanggungjawab dia kalau dia tak jawatan, kau rasa? Aku Soalan bonus lah ni. Okey, jawapan aku Jawapan pun bonus lah. sejujurnya aku tak ada masalah untuk Datuk Presiden atau mana-mana presiden yang ada untuk letak jawatan atau tak letak jawatan lah. Aku rasa, aku percaya semua peminat Harimau Melaya ada perasaan ni, yang di mana sebenarnya yang kita rebelkan, yang kita marahkan, yang kita ketengahkan ni, lantang ni adalah kita nak nampak perubahan. Betul. Bukan sebab kita nak berubah presiden, bukan. Bagi aku itu skop dia. Kita bukan nak tukar presiden kita saja-saja. Kita tak suka tengok Datuk Midin duduk kat situ. Kalau kita nak tukar pun sebab kita nak perubahan lah. Betul. Jadi untuk menjawab soalan kau, kalau Datuk Presiden dah memberi komitmen, dia cakap nak memberikan Harimau Melaya mengaum, kan? Aku tak ada masalah. Kalau sebab itulah kita punya motif, bagi aku lah. Aku kembali kepada landasan kita memang nak berubah yang lebih baik. Aku jujur cakap, aku bagi peluang. Tak ada masalah sebab aku memang nak perubahan, bukan aku nak dia letak jawatan. Nah, itu isu dia. Okey, Nanti aku akan dapat kerja ke apa dekat. Tak ada masalah. Zee, Aku tak demand banyak Datuk. Saya tak demand banyak. Datuk Presiden dapat 10 juta. Dapat bangunan baru, dapat training center baru. Okey. Bukankah itu salah satu Pencapaian yang pencapaian bagus. juga untuk Datuk Presiden ke macam mana? Ataupun pencapaian tu kena lebih daripada itu, ataupun pencapaian tu sebenarnya berdasarkan pasukan kebangsaan je? Kalau Presiden Vietnam ataupun Presiden Indonesia dapat kurang daripada 10 juta, then it's a good achievement untuk Datuk Hamidin lah pada aku. Faham tak aku? Faham tak aku? Kan? Itu okay, PM macam lah. Jub bagi dia tak ada masalah. Aku ada masalah. Bagi aku orang-orang macam tu patut kena ada KPI.
Dan orang-orang, dan sebenarnya Jub, kalau kau perasan di dalam Malaysia ni seseorang yang mengepalai apa-apa persatuan ataupun parti politik ke apa, suka benar duduk situ lama-lama. Suka Lepas tu sangat duduk kalau situ KPI lama-lama. gagal pun teruskan. Bawah ni jahanam, remuk, renyuk pun dia steady kat situ. Dia steady je tu. Pada aku, itu amalan yang dah tak diguna pakai. Terlalu traditional bagi aku. So sebenarnya kita patut lebih agresif. Kau duduk kat kursi tu, hak ni ada KPI, kawan ni ada KPI. Sampai kat kau tak ada KPI. Tak boleh pada aku. The whole organisation mesti ada KPI. Aku ada KPI sebagai presiden, engkau ada KPI sebagai timbalan, Amir ada KPI sebagai pengurus, Amin ada KPI sebagai coach. Everyone mesti ada KPI. Sebenarnya syarikat swasta semua macam tu. Kena. Ada penilaian tau. Betul. Bos mesti ada KPI. Bos tak boleh tak ada KPI, brother. Kena ada. Kecuali ada owner lah. Kalau kau boleh bawa owner 10 lah, juta, owner. kan, 10 juta, tapi tim tu pergi berdesup, tak dapat 10 juta, dapat 5 juta pun aku dah sujud syukur kan. Tapi kalau kau, apa kau nak bangga Yelah. 10 juta tu pada aku? Bila kita cerita pasal KPI ni kan, yelah KPI seorang presiden memanglah membawa duit masuk. Itu memang salah satu KPI. Sebab sedia kita tahu TM tak melanjutkan kontrak tahun lepas. Sebab tu government, kerajaan bagi. Seterusnya, macam mana dia membelanjakan wang-wang tersebut pula? Betul. Adakah dekat pasukan kebangsaan saja? Sebenarnya masalah ni kita root cause dia daripada bawah. Yes. Macam aku cakap, kau nak qualify Piala Dunia tapi kau duk spend dekat national team yang sekarang. Betul. End product. Sebenarnya kau spend kat end product. Kau kena spend dekat Akaumbi. Aku puji FFM dari segi sekarang dah ada Liga Super Rimau. So itu salah satu inisiatif yang bagus, yang bagus. Itu memang aku pujilah. Mungkin itu salah satu Datuk Presiden punya inisiatif. Tapi tak cukup. Kita perlukan lebih lagi. Lebih lagi lah. Tapi mungkin kita tak dapat hasil tu lagi. At the same time, macam mana benda-benda lain, which is aku setuju jugalah Datuk Aminin cakap, sebenarnya F30 ni bukannya sebenarnya pasukan kebangsaan je. Competition. Menyeluruh. Akar umbi. Betul. Dari segi marketing, dari segi tu, dari segi ni, semua benda. So aku rasa itu tanggungjawab Datuk Aminin selepas ini. Sebab sekarang ni orang dah marah ni AFF teruk. Sebab AFF antara kejohanan yang orang kata yang terendah lah untuk pasukan Malaysia. Kita belum pergi Piala Asia lagi. Betul. Tapi iyalah, kita sebagai penyokong, kita selalu mengadili national team lah kan. Bila national team haruk sebenarnya teruk, sebenarnya 10 ke belakang tu yang kau kena tengok. Siapa 10 tahun ke belakang yang membuatkan national teamnya? Ini national team yang hasil daripada 10 tahun ke belakang. Ataupun 5 tahun ke belakang. Apa jadi? Aku difahamkan Datuk Amidin punya rekod daripada 2000. Sebab dia Setiausaha Agong. Daripada dulu apa? Dia Setiausaha Agong sebelum ni. Sepanjang dia jadi presiden, kita Dia baru 3 tahun dia cakap. 2 tahun COVID. 2018. So Yelah. buang COVID tu punya tahun tu macam mana? Dia dah cakap. Memang statement dia cakap 3 tahun. Tapi kena ingat Datuk Amidin Setiausaha Agong sebelum tu. Betul. Dia ada dalam sistem tu. Betul. So nak tunding jari 100% okay fine. Tapi at the same time kena ada. Aku ada tertengok interview temu ramah Zul Helmi daripada Astro Arena. Dia kata lepas dia tengok badan siasatan tu, apa yang dia tak puas hati, dia cakap tak ada orang yang bertanggungjawab. Dia kata ya ada penjelasan, tapi dia rasa macam tak ada orang yang betul-betul ambil cakap aku bertanggungjawab ke atas kegagalan ni. Kenapa? Apa benda ni? Ni yang kita cakap badan siasatan tadi kan. So benda-benda ni lah aku rasa terpulang lah Aku tak adalah nak discredit Datuk Midin. Tak ada. Tapi pada aku mungkin cukuplah sampai sini. Pada akulah, kalau kau tanya aku juga, mungkin cukup sampai sini saja. Mungkin Dia ada peluang kedua. mungkin ada orang yang boleh bawa kita ke landasan yang lebih tinggi, Sumadi lah. lebih proper, organisasi yang lebih proper. So pada aku cukuplah setakat ni, bagilah Datuk Mota okey. Datuk Mota pun kita tahu ada rekod kan. Jadi Tak, cuma aku nak tanya. siapa nak ganti dia? Siapa nak set diri sendiri? Itu pada sebab itulah kena ada KPI. Bila ada KPI, kau tak perlu set diri sendiri pun. Kau perlu declare je saya tak capai KPI. Dan saya letak jawatan. Saya tak jawatan. As simple as that. Faham? Dia punca dia tak ada KPI. Orang ada KPI ni. Tak Cehu ada KPI. Kau tak letakkan diri kau punya achievement, sasaran kau apa. Jub, kau duduk kat situ, kau dibayar gaji tau. Bukannya kau bayar percuma-percuma macam tu ke, buat kerja sampingan, OT claim, tak ada. Bayar dia macam cakap 3,000 je. Itu yang insider company pun kat kau. 3,000 paling kuat pun. Ambil cakap aku 10. Kau tengok anti. 30,000. Ambil cakap aku 10. Dah cakap 1,000. Biar dia nak cakap pasal Datuk ni. Tak apalah, bagilah dia macam ni. Okay, bagi. Tak apa. Kalau ada yang nak peluang, bagi terpeluang kan. Itu saja episod pada kali ni. Panjang ni episod kita ni kan, bercerita pasal badai bebas. Korang boleh huraikan sendirilah. Dan terima kasih. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih.